pastinya akan membicarakan mengenai program Imam Muda musim ketiga yang akan bersiaran pada hari ini jam 9 malam untuk medannya. Manakala kapsul anda boleh saksikan dari Isnin hingga Khamis jam 6.30 petang. Pada orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tu Jadi seumur dalam sihat-sihat tu dia. Saya kalau tanya saya lah, sebab saya terlibat secara langsung, saya tengok masing-masing musim ada kelainan, ada kekuatan, ada keunikan. Kalau kita perhati, pertama sekali mereka ini orang yang berkualiti. Pergi kepada musim yang kedua, kita kutip 10 orang juga pun masing-masing mempunyai hebatnya kerana mereka ini latar belakang sekolah agama, universiti, luar negara, dalam negeri, boleh berbahasa Arab dan berbahasa Inggeris. Jadi dan juga boleh berlakon dengan begitu baik. Musim yang ketiga ni baru mula. Jadi peringkat awal yang saya tengok tu, saya rasa mereka ini pun mampu juga. Kita ada wakil dari Indonesia, dari Republik Indonesia. Kita ada calon yang sekarang bersama-sama dengan 10 imam muda. Pertama sekali, saya sebagai muda yang diamanahkan, saya utamakan barisan imam muda ini, mereka mesti banyak hafaz ayat Quran. Saya atur tiap-tiap tema saya akan bagi surah. Mereka kena hafal dengan baik sebab di situ nanti kita ada peperiksaan lisan, kita ada peperiksaan bertulis, yang kita panggil apa ini tahriri, peperiksaan bertulis itu. Bermakna mereka kena ambil masa hafaz ayat Quran. Ini bukan kita nak dera, tapi sebagai modal bila mereka keluar nanti. Lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Buang yang jernih, ambillah yang keruh. Itu terbalik kan? Kita selalu buang yang keruh kan? Yang ni kita buang yang jernih, ambillah yang keruh. Macam mana tu Datuk? Maksud dia laksa, kalau kita nak makan sedap, buang yang jernih. Tinggal yang keruh tu. Itu isi ikan-ikan semua kan? Rumah tangga pun sama juga. Bermakna ada masa kita panggil dalam diri kita. Orang ni ada saat dia akan tewas ya. Jadi jangan diperbesar-besarkan itu. Bermakna kita mesti ada tafahum, faham memahami. Kalaulah suami itu selalu dia nak balik ke rumah dia, kan tak nak ikut, mesti ada sebab. Kita carikan benda itu sampai dia nak balik ke rumah kita. Jadi isteri kena berperanan. Saya, pengalaman yang saya ada lah, seorang isteri kalau dia nak tambat hati jiwa suami dia kan, dia mesti ada 3 perkara. Okey. Yang pertama, Khadijah, kita kena pandai memasak. Tu dia. Tambah orang Terengganu pula, mestilah nasi dagang. Tu dia. Yang keduanya, pembersihan diri kita dan juga rumah tangga. Ini akan dapat ikat kasih sayang. Dan akhir sekali, kita nak sihat. Ya, cari jalan supaya keluarga kita jadi sihat. 3 ni kalau kita buat, apa kita cakap, senang buat keputusan. Kata bang, jom balik rumah saya tahun ni macam mana bang? Okey, boleh. Sebab dalam hatiku, hatimu. Dia akan jadi macam tu ya. Hatiku, hatimu, hatimu, hatiku. Kalau dah itu sudah sama, apa saja boleh. Makan ikan krim pun sedap. Tak payah lagi nak ambil sampai tu poyak apa semua kan. Semuanya yang akan menilai hati. Sekarang Khadijah, mudah sahaja kita dengan suami ini, pertama sekali kita cari apa punca masalah kita. Selalunya kita adakan kaunseling, kita boleh dengar kedua-dua sekali. Jadi barulah kita boleh bagi pandangan. Apapun setakat yang kita dengar tu, yang dia cerita sudah pun bercerai kan. Saya nak ingatkan, sebenarnya ada hadis yang mengatakan abghadul halal indallahi at-talaq. Sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah ialah talak. Kita sebagai seorang lelaki, macam saya lah sebagai seorang suami kan, saya minta maaf lah. Itulah Datuk, saya pun rasa sedih juga sebabnya keadaan dipisahkan ketika tengah menyusukan anak. Rasulullah SAW pernah menceraikan isterinya yang bernama Hafsah binti Umar Al-Khattab. Tetapi
bila Umar datang pada Rasulullah merayu, akhirnya Rasulullah rujuk balik. Jadi suara saya ini kalau didengari oleh bekas suaminya, ingatlah pada anak-anak kita. Di dunia ni bukan kita seorang nak bahagia. Kita pun ada tanggungjawab sosial, tanggungjawab pada anak-anak kan. Fikirlah dalam-dalam. Sekiranya kita biarkan anak-anak kita macam tu, besok anak-anak akan kutuk kita. Dia kata, inilah ayah aku. Macam ni saja. Mereka akan besar juga, tapi kita tidak tahu macam mana mereka membesar tadi. Adakah cara syaqiyun atau sa'idun, bahagiakah ataupun di sebaliknya. Jadi tolonglah buangkanlah sifat-sifat kita yang tadi ini, supaya kita letakkan bahawa tanggungjawab kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kitalah orang yang bertanggungjawab, bukan orang lain sebenarnya. Apakah pesanan Datuk kepada pendengar THR guys sedang dengarkan ketika ini, terutama kepada mereka yang mungkin ramai sekarang ni dalam keadaan sedih, duka cita, ada masalah rumah tangga itu, rumah tangga ini, macam mana Datuk? Pesan saya ni, di mana sahaja yang dengar suara saya kan, ingatlah rumah tangga itu adalah tempat kita membina kasih sayang. Rumah tangga tempat kita balik tidur. Rumah tangga tempat kita balik makan kan. Jadi rumah tangga tempat kita boleh berehat sebenarnya. Di situ, di rumah tangga kita. Jadi kita kena jaga rumah tangga kita. Kalau seorang suami tak ada isteri, tak boleh bahagia. Sebab Nabi ada sebut, dia kata 3 kali Nabi sebut miskin. Miskin, miskin, miskin. Sahabat tanya, apa itu? Kenapa miskin? Miskin orang lelaki yang ada duit, laisa lahu zaujah. Dia tidak ada isteri. Cuba tengok, Nabi kata miskin 3 kali. Begitu juga orang perempuan. Ada harta tapi tak ada suami. Miskinah, miskinah, miskinah. Dia miskin sebenarnya, walau dia bukan bermakna kita ini tidak boleh lari hidup berpasangan. Ya, ada lelaki dengan perempuan. Tolonglah gunakan kesabaran, berfikirlah panjang kan. Yang sudah ada rumah tangga, yang belum lagi berkahwin kan, rancang betul-betul. Jadilah kita ini sebagai hamba Allah yang tahu hukum hakam, yang faham ada naluri masing-masing kan. Bukan kita nak seronok sendiri, nak bahagia sendiri. Itu dia panggil bahagia sementara. Akhirnya kita akan kecundang juga. Itu dia. Dan apa pesan Datuk pula untuk program Imam Muda? Oh ya. Program Imam Muda untuk kali pertama nak tengok bagaimana silapnya anak muda 10 orang ni. Jangan lupa malam ni lah, pukul 9 malam. Ya, saya tak tengok pun tak apa. Saya tak kisah, bila keluarkan mak saya tu pejam mata. Itu saja. Tapi yang 10 anak muda nanti, tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana untuk episod yang pertama dan seterusnya nanti.